Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mastura binti Abu Bakar, pensyarah dari Jabatan Reka Bentuk dan Komunikasi Visual, Politeknik Ibrahim Sultan. Pada hari ini saya akan membentangkan kajian yang bertajuk Eksperimentasi Bahan dan Penghasilan Reka Bentuk Pakaian dari Bahan Kitar Semula. Kajian ini turut dijalankan bersama rakan pendidik saya, Puan Khatijah binti Mat Saad dan Puan Rashidah binti Sulong. Merujuk kepada laporan yang dikeluarkan dari World Wildlife Fund 2020, pada tahun 2019 Malaysia menjadi negara yang paling banyak menggunakan plastik iaitu 16.78 kilogram plastik sehari secara purata bagi setiap rakyat di negara ini berbanding negara Filipina, Thailand, Vietnam, Indonesia dan China. Dapatan ini amat membimbangkan selain kadar amalan kitar semula di kalangan rakyat Malaysia yang masih rendah. Keadaan ini memberi kesan buruk kepada kesihatan manusia, ekosistem, pencemaran air, udara dan sebagainya. Pelbagai usaha masih diteruskan bagi memupuk kesedaran masyarakat bertepatan dengan Matlamat Pembangunan Lestari Sustainable Development Goals SDG ke-12. Justru itu, bagi menyokong matlamat ini, penglibatan pengkaji dalam industri fashion turut memainkan peranan penting dalam memastikan kelestarian alam. Sebagai objektif kajian ini, pengkaji menetapkan objektif bagi eksperimentasi bahan-bahan kitar semula yang telah dikenal pasti dan meneroka reka bentuk pakaian yang sesuai dalam menghasilkan satu set reka bentuk pakaian casual merangkumi aksesori seperti topi, kasut dan perhiasan diri sebagai satu solusi kepada permasalahan yang wujud. Bahan kita semula adalah merujuk kepada kaedah memproses atau mengubah suai bahan lama atau bahan yang telah digunakan untuk menghasilkan bahan baru. Melalui kajian ini, fokus utama kami adalah membuat eksperimen terhadap bahan kita semula untuk menghasilkan satu set pakaian casual dengan menggunakan kaedah reuse atau guna semula. Reka bentuk fashion merupakan satu proses atau bidang seni yang mengaplikasikan idea pada sesuatu reka bentuk, rekaan pakaian dan aksesori. Reka bentuk fashion menekankan aplikasi konsep, prinsip dan elemen reka bentuk serta estetika dan keindahan semula jadi dalam rekaan. Ia dipengaruhi oleh budaya dan trend yang berbeza yang telah berubah mengikut masa dan tempat. Seorang pelaku fashion mencipta pakaian termasuk pakaian, sut seluar, skirt dan aksesori seperti kasut dan beg tangan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi senario industri fashion di sesebuah negara seperti trend mood, teknologi, perniagaan dalam talian, perubahan gaya hidup, digital fashion dan sebagainya. Dalam membincangkan tentang pencemaran alam, industri fashion merupakan salah satu industri yang turut menyumbang kepada pembuangan sisa pepejal seperti lebihan percekain dan lambakan pakaian terpakai. Hal ini berlaku kerana peningkatan populasi penduduk menyumbang kepada peningkatan kehendak manusia terhadap penggunaan pakaian ready to wear yang mengikut trend semasa. Bagi mengatasi lambakan pakaian terpakai contohnya, pendekatan upskilling fashion boleh digunakan. Konsep ini bertujuan untuk mencipta pakaian atau aksesori baru dari bahan-bahan yang sudah tidak terpakai. Dalam kajian ini, satu reka bentuk kajian telah ditetapkan di mana kajian ini dimulakan dengan mengenal pasti masalah dan penetapan objektif. Kajian diteruskan kepada dua perkara iaitu eksperimentasi bahan kitar semula dan reka bentuk pakaian casual. Fasa seterusnya adalah menghasilkan proses reka bentuk yang mana melibatkan perkembangan idea rekaan, akhir dan juga lukisan teknikal. Seterusnya, proses pembuatan pakaian dimulai dengan mendraft pola, memotong, menjahit, fitting dan pengubahsuaian kepada pakaian sekiranya perlu. Dan di peringkat seterusnya adalah produk akhir yang dihasilkan. Proses reka bentuk pakaian ini dimulakan dengan membuat pemilihan bahan kitar semula yang sesuai untuk digunakan dalam menghasilkan pakaian casual yang lengkap berserta dengan aksesori seperti kasut, boot, subang dan topi. Di peringkat ini, penyelidik menyenaraikan bahan-bahan terpakai yang dikira berpotensi untuk digunakan.
diubah suai dan digabungkan antara satu sama lain bagi menghasilkan pakaian dan aksesori yang praktikal dan menarik. Rekaan akhir dipilih setelah mengenal pasti bahan terpakai yang sesuai dengan konsep pakaian kasual yang akan dibuat. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif yang melibatkan eksperimentasi bahan dan proses reka bentuk pakaian berdasarkan reka bentuk kajian yang telah ditetapkan. Metodologi kajian yang dipilih bagi penghasilan reka bentuk pakaian ini adalah kaedah kualitatif iaitu eksperimentasi bahan kita semula dan proses reka bentuk pakaian. Bahan kita semula yang digunakan adalah seperti t-shirt, karung guni, tempurung kelapa, kasut, beg plastik, kain dan tikar mengkuang. Bahan-bahan yang dipilih mengambil kira kesesuaian konsep rekaan akhir pakaian yang dicadangkan. Merujuk pada rajah yang disediakan ini, proses reka bentuk pakaian akan melibatkan lakaran idea, penghasilan pola 2 dimensi, tual 3 dimensi dan sampel. Selepas penghasilan tual dan sampel, pengubahsuaian terhadap reka bentuk pakaian dan rekaan akan berlaku sekiranya diperlukan. Proses kerja akan dimulakan dengan lukisan teknikal yang dibuat berdasarkan rekaan akhir yang telah dipilih. Kemudian pola pakaian dibuat bagi bahagian yang diperlukan seperti seluar, jaket dan topi. Kemudian, bahan terpakai yang telah dibersihkan akan dipotong untuk dijahit. Di peringkat ini, pengkaji meneliti dan melakukan eksperimentasi bahan-bahan mengikut fungsi yang telah ditetapkan. Setelah setiap item melalui proses eksperimentasi dan jahitan, pengkaji melakukan proses seterusnya iaitu fitting dan pengubahsuaian pola pada bahagian yang perlu diubahsuai. Daripada reka bentuk pakaian yang dibuat menggunakan bahan terbuang ini, pengkaji dapat mengenal pasti beberapa aspek nilai tambah dan pengkomersialan yang boleh diketengahkan. Melalui penggunaan bahan terbuang yang dipilih seperti guni dan kain terpakai, pengkaji mendapati kedua-dua bahan ini lebih sesuai untuk digunakan semula bagi reka bentuk pakaian kasual yang ringkas. Walau bagaimanapun, material seperti guni terpakai yang digunakan semula untuk membuat jaket dan seluar adalah bertepatan dengan koleksi pakaian iaitu gaya berpakaian bebas dan tidak memiliki sebarang aturan. Penggunaan t-shirt terpakai dari 4 warna berbeza yang digunting dan dicantum semula menjadi rekaan sleeveless top untuk dipadankan bersama jaket adalah sangat menarik dan boleh dikomersialkan kerana hanya menggunakan modal yang sangat minimum untuk diubah suai. Bahan-bahan terbuang lain iaitu tempurung kelapa, t-shirt terpakai, kain pelikat, tikar mengkuang dan kasut terpakai yang dipilih untuk membuat aksesori seperti kasut boot, butang baju, subang dan topi pula dilihat lebih banyak memiliki aspek nilai tambah yang boleh dikomersialkan kepada pelbagai variasi produk aksesori lain. Pengkaji mendapati kasut terpakai yang dibuat dengan material seperti fabrik adalah lebih mudah untuk digunakan semula dan boleh digabungkan dengan material lain untuk menghasilkan reka bentuk baru yang mampu memberi nilai tambah kepada produk sedia ada. Penggunaan tempurung kelapa yang dibersihkan dibentuk menjadi butang baju merupakan salah satu bentuk inovasi baru yang memiliki nilai komersial yang tinggi. Dengan sifat alami yang dimiliki dan tahan lasak, tempurung kelapa boleh dipotong dengan reka bentuk selain bulat untuk rekaan aksesori lain pada masa akan datang. Cubaan menggunakan tikar mengkuang terpakai untuk dijadikan topi juga adalah sangat praktikal dan menjadi reka bentuk yang cantik. Rekaan topi turut digabungkan dengan menggunakan guni dan t-shirt terpakai untuk menjadi hiasan yang menarik dan boleh dikomersialkan. Guni terpakai turut divariasikan lagi penggunaannya menjadi subang yang mempunyai keunikan tersendiri dan memiliki nilai tambah yang baik. Pengkaji mendapati penggunaan t-shirt terpakai yang diolah menjadi ikatan makrami adalah sangat praktikal dan mempunyai potensi besar untuk dikomersialkan dan mempunyai nilai tambah yang tinggi. Penggunaan t-shirt terpakai yang diguna semula dan diubah suai menjadi ikatan makrami ini hanya menggunakan modal yang sangat minima dan reka bentuknya boleh dipelbagaikan kepada rekaan aksesori lain seperti beg, topi, kasut, cenderahati dan boleh dipasarkan.
Sebagai kesimpulan, idea menggabungkan bahan-bahan terpakai atau kita semula dalam reka bentuk pakaian ini menunjukkan kepentingan yang signifikan kerana dapat menghasilkan produk fashion yang kreatif, unik dan inovatif ke arah kelestarian dalam industri fashion. Pengkaji merancang bagi kajian berikutnya pada masa akan datang untuk membuat penilaian dari aspek komersial, willing to pay dan persepsi pengguna untuk set pakaian yang dihasilkan ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.